Salam sejahtera anak-anak 4 inovasi dan juga 4 dimensi. Hari ini Ahad 7 Jun 2020, kita masuk ke bab 5 rangkaian dalam teori graf dengan subtopik hari ini 5.1 rangkaian graf mudah. Okey, jadi objektif pembelajaran kita hari ini memahami rangkaian sebagai graf. Kriteria kejayaan kita, pertamanya kita nak menenaraikan bucu dan tepi bagi graf mudah. Yang kedua, menyatakan bilangan bucu, tepi dan bilangan darjah bagi graf mudah. Dan seterusnya, melukis graf mudah. Jadi, apakah yang kita kenali sebagai graf? Graf ialah untuk mewakilkan data. Okey. Graf ialah mewakilkan data yang terdiri daripada objek diskrit dan menggambarkan kaitan antara objek tersebut secara grafik yang mudah difahami. Itu ialah konsep bagi graf. Okay. Graf untuk mewakilkan data yang terdiri daripada objek diskrit dan menggambarkan perkaitan antara objek tersebut. Okay. Dan dalam teori graf yang kita nak pelajari hari ini, graf ditafsirkan sebagai suatu siri bintik. Maksudnya graf ada satu siri bintik sama ada berkait atau tidak antara satu sama lain melalui garis. Okey, jadi mengikut teori graf pula, graf adalah satu siri bintik. Dia boleh berkait ataupun tidak berkait antara satu sama lain dan dihubungkan melalui garis. Jadi berdasarkan teori tadi ialah graf merujuk pada suatu siri bintik. Jadi dalam graf ada bintik, ingat dalam graf ada bintik dan dia dihubungkan melalui garis. Okay. Jadi bintik dalam graf dikenali sebagai bucu. Ini ialah bintik, jadi dia dikenali sebagai bucu. Dalam graf ini ada satu bucu, dua bucu, tiga bucu. Dan antara bucu ini dia dihubung kaitkan dengan menggunakan garis. Okay. Dia dihubung kaitkan dengan menggunakan garis dan garis ini kita namakan sebagai tepi. Ini adalah satu garis, dua garis dan tiga garis. Garis ini kita kenali sebagai tepi. Jadi ingat bucu ialah bintik, garis dikenali sebagai tepi. Jadi rangkaian pula, apa maksud rangkaian? Rangkaian merupakan sebahagian daripada graf. Okey, rangkaian juga adalah graf, tetapi dia merupakan sebahagian daripada graf. Dan dia mempunyai keadaan bucu dan tepi dengan sifatnya yang tersendiri. Okay, bila kita sebut rangkaian ialah sebahagian daripada graf. Okay, bila graf pula ada bucu dan juga tepi. Bucu adalah titiknya ataupun bintiknya dan tepi adalah garisannya. Okay, jadi struktur data rangkaian mempunyai hubungan banyak kepada banyak. Contohnya, kita ada banyak bucu dan juga kita ada banyak tepi. Bucu ini dalam rangkaian pengangkutan darat merujuk kepada dia boleh mewakili kawasan, pekan, bandar atau suatu bangunan. Dan bagaimana dia dikaitkan, bagaimana dia dihubungkan melalui bahagian tepi. Tepi ini ialah garis. Dan garis dalam rangkaian pengangkutan darat ini boleh diwakili dengan jalan raya, lebuh raya ataupun landasan kereta api. Okey. Bagi rangkaian sosial pula, bucu kita boleh diwakili oleh individu, kumpulan ataupun suatu organisasi. Dan bagaimana individu, kumpulan atau organisasi ini dihubungkan? Kita menggunakan bahagian tepi ini dihubungkan dengan jenis hubungan seperti kawan, rakan sekerja atau keluarga. Okay? Jadi ini dikenali sebagai bucu
Dan bahagian garis ini dikenali sebagai tepi. Okey, bucu ini juga adalah bintik. Bintik ini ialah garis. Garis tepi. Bintik bucu. Jadi bagi konsep teori graf, kita juga perlu pelajari tentang tata tanda graf. Okay. Tata tanda graf kita tandakan sebagai G besar, kurungan, B, kemudian koma, E. Di mana V ini mewakili set bintik atau bucu dan E ini mewakili set tepi. Okay. Maksudnya graf diwakili dengan bintik, koma dan set tepi. Okey. Jadi V ini ialah set bintik ataupun bucu. Dan kita boleh tandakan V sebagai V1, V2, V3 dan Vn. Vn ini ialah V yang tidak terkira lah nanti kalau sampai 10, V10. Okey. E ini ialah set tepi. Okay. E pula ialah set tepi. So bila kita menulis graf, kita kena tulis G sama dengan bintik dahulu diikuti dengan tepi. Bucu dahulu diikuti dengan tepi. Okay. Set bucu diikuti dengan set tepi. Okay. Set tepi ini adalah garisan yang menghubungkan sepasang bucu. Contohnya, dia boleh diwakili dengan E1, E2 dan seterusnya. Okay. Selain daripada itu, kita boleh juga wakilkan dengan pasangan bucu. Contohnya A1, B1. Okay. Maksudnya saya ada A1, bintik A1 hubungkan kepada B1. Jadi saya tulis sebagai pasangannya A1, B1. Ini ialah bahagian tepi. Ini mewakili bahagian tepi. Bahagian tepi ini ataupun garis ini boleh ditulis sebagai A1, B1. Maksudnya kita faham A1, B1 ini adalah satu garisan. Okey, kalau bintik A1, B1. Okey. Darjah pula merujuk, darjah ataupun D, kita tulis D kecil, merujuk kepada bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Bilangan tepi juga kita boleh gunakan formula, ini ialah jumlah, jumlah D, bilangan tepi, B. Okay, sama dengan 2E. 2E maksudnya, kalau dalam graf kita ada 3 tepi, katakan ada 3 garisan, maka bilangan darjah tepinya akan jadi sama dengan 2 darab dengan 3 sama dengan 6. Okay. Maka darjah tepinya akan sama dengan, jumlah darjah tepinya akan sama dengan 6. Ini maksud formula 2E. Kalau dia ada 4 garisan, maka 2 darab 4. Kalau dia ada 5 garisan, 2 darab 5. Yang ini kita akan gunakan dalam contoh nanti. Ini cuma pengenalan kepada konsep. Cara penggunaannya cikgu akan tunjukkan kemudian. Baiklah, kita tengok dulu apa maksud graf mudah. Graf mudah maksudnya graf yang tidak mempunyai gelung atau berbilang tepi. Okey, ini ialah graf bukan graf mudah sebab dia ada gelung. Okey, ini dikenali sebagai gelung. Gelung dan ini dikenali sebagai berbilang tepi sebab ada 2 garisan yang menghubungkan P dan T. P dan T dihubungkan dengan tepi lebih daripada 1. Kalau tepi yang lebih daripada 1, maka dia dikenali sebagai berbilang tepi. Lebih daripada 1 tepi. Okay, di mana P dan T dihubungkan lebih daripada 1 tepi. Okay. Jadi graf mudah tidak boleh mempunyai berbilang tepi ataupun gelung. Jadi dia adalah bukan graf mudah. Okey. Yang kita nak belajar hari ini ialah graf mudah. Graf mudah. Okey. Jadi graf mudah
dia hanya dihubungkan dengan satu garis antara dua bucu. Okey, maksudnya dua bucu ini, bucu 1 dan 2 dihubungkan dengan satu garisan sahaja. Okey, ini dikenali sebagai tepi. Ini dikenali sebagai bucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dikenali sebagai bucu. Okey. Bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. Bilangan darjah yang kita tadi belajar ialah 2 kali bilangan tepi. Okey. Jadi kita nak kenali ini ialah graf mudah, ini bukan graf mudah. Okey, hari ini kita nak kenali graf mudah dengan bukan graf mudah. Graf mudah syaratnya dia tidak boleh ada gegelung, dia tidak boleh ada gelung dan dia tidak boleh ada berbilang tepi. Berbilang tepi maksudnya dua bintik ini dihubungkan lebih daripada satu tepi. Baiklah, berdasarkan semua contoh tadi, berdasarkan semua konsep yang telah kita pelajari tadi, mari kita lihat contoh yang pertama. Bagaimana kita mengaplikasikan konsep-konsep yang telah kita pelajari tadi untuk menjawab soalan. Okey, berdasarkan graf mudah di sebelah, tentukan V. V maksudnya tadi, apa maksud V? V adalah bucu. V adalah bucu. Ingat dalam soalan dia tidak akan memberitahu kita bucu. Dia hanya beri kita huruf V. Jadi kita kena ingat V vertis. Okay, vertis dalam English, dalam BM-nya ialah bucu. Jadi bucu yang ada dalam soalan ini ialah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi kita tulis dalam bentuk set BV sama dengan bucu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tutup dengan tanda tanda set. Okey. So itu ialah bucu-bucu yang ada dalam soalan. Dalam soalan A ditanya pula NV. N dalam matematik merujuk kepada bilangan. Ingat dalam mana tajuk yang macam contohnya contoh set, contoh kebarangkalian, N ini merujuk kepada bilangan. Okey, jadi berapakah bilangan bucu? NV, V vertis ataupun bucu. Okey, jadi berapakah bilangan bucu? So kita kena cek baliklah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. So kita tulis NV sama dengan 6. Senang saja kan? Baiklah, seterusnya soalan bertanya tentang E. Ingat E yang telah kita pelajari ialah H. H dalam BI tapi dalam BM-nya ialah tepi. E mewakili H dalam BM tapi dalam BI tapi BM-nya ialah bilangan tepi, mewakili tepi. Jadi tepi kita dia tak ada pun label E1, E2. Jadi macam mana kita nak wakilkan tepi dia? Kalau tidak ada E1, E2 yang sebelum ni kita belajar kan? So caranya ialah kita tengok ini ialah bucu 1, ini ialah bucu 2. Jadi tepi ini diwakili dengan 1,2. Maksudnya tepi ini 1, 2. 1 kedua lah. 1 kedua. Okey, pasangan tepi yang pertama. Ini ialah tepi 2 ketiga. So saya tulis 2, 3. Okey, seterusnya ini ialah tepi 3, 4. 3,4. So kita tulis keluar semua tepi yang ada. Okey, tulis sampai habis. Kalau ini ialah 5 ke 6. So 5,6. Okay, so semua keluarkan semua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 7 tepi. Pastikan kat sini ada pasangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan tertinggal. Okay,
Jadi dah senaraikan, kita tutup dengan tata tanda set. Kita tutup dengan tata tanda set. Jadi kalau dia bertanya tentang NE, maksudnya bilangan tepi. NE merujuk kepada bilangan. Bilangan E ialah tepi. So bilangan tepi kita dah kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama juga dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita tulis keluar bilangan tepi sama dengan 7. Itu saja. Baiklah, soalan C bertanya tentang bilangan darjah. Bilangan darjah D merujuk kepada darjah. Okey, ini merujuk kepada jumlah. Okey, simbol merujuk kepada jumlah darjah. Jumlah darjah V. Okey, jumlah darjah tepi. Jumlah darjah tepi akan bersamaan dengan jumlah darjah, bilangan darjah yang ada ialah formula yang kita belajar ialah 2 kali bilangan tepi. Bilangan tepi yang kita dah cari tadi bilangan tepinya 7. So saya letak 7 sama dengan 2 darab 7, 14. Okey, ini ialah dengan menggunakan formula. Sebenarnya apa maksud bilangan tepi? Bilangan tepi di sini bermaksud, maksudnya kalau titik bucu 1, ini ialah bilangan tepi, bucu 1, bilangan tepi bucu 1, maksudnya tepi yang keluar daripada bucu 1 ada 1, 2. So di sini ada 2. Okey, 2. Bagi bintik yang kedua, berapa bilangan tepi di sini? Bintik yang kedua, bilangan tepi maksudnya 1, 2, 3. Ada 3 tepi yang menyambungkan bucu 2 ini. So, 3. So, berapakah bilangan tepi pula untuk bucu yang ketiga? Bucu yang ketiga kita dekat sini 1, 2. Okey. So bilangan tepi untuk bucu yang ketiga ada 2. Buat sampai sehingga bucu yang ke-6, kalau kita tambahkan jumlah bilangan tepi akan bersamaan dengan 14. Ini adalah di mana kita buat secara manual. Okey, kita cek satu-satu bucu tu bilangan tepinya ada berapa. Jadi jumlah darjah baru kita campurkan semua sekali. Cuba kita tengok bucu 6. Bucu 6. Ada satu saja tepi yang menyambungkan kepada bucu 6. So jawapannya ialah 1 kat sini kan. Okay. Jadi kita jumlahkan bilangan tepinya. Okay. Kita jumlahkan bilangan tepinya maka kita dapat bilangan darjah. Bilangan darjah sama dengan kalau kita tak menggunakan cara manual ni, okay, kita boleh gunakan formula 2E. Maksudnya 2 darab bilangan tepi akan dapat bilangan darjah. Baiklah, kita tengok soalan contoh 2 pula. Kita tengok contoh 2. Contoh 2, soalannya nyatakan bilangan bucu, tepi, darjah bagi graf mudah berikut. Okey, bilangan bucu bagi A. Jadi kita kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. So, jumlah bucu 7. Okey, jadi bilangan tepinya berapa? Dalam soalan ini, dia tidak menyuruh kita menyenaraikan bucu, tetapi dia suruh kita cari bilangan saja. So, kita tak perlulah keluarkan. Okey, kita tak perlu keluarkan macam contoh 1 tadi, vertis sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ini kalau soalan suruh senaraikan. Tapi dalam soalan 2 ini, dia tidak suruh kita senaraikan. Jadi kita terus kira bilangan. Okey, kita terus kira bilangan. Seterusnya soalan kata bilangan tepi. Bilangan tepi kita tengok dalam soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tepi. So kita tulis
sama dengan 7. So bilangan darjahnya pula senang saja. Ada formula tadi kan? 2 darab bilangan tepi. Kalau formula kalau jawapan kita tadi tepi sama dengan 7, maka kita turunkan 7, 2 darab 7 sama dengan 14. Itu saja. Okey, sebab bilangan darjah akan bersamaan dengan 2 darab bilangan tepi. So, bilangan darjah 2 darab 7. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. B. Bilangan bucu. Bilangan bucu kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, bucu sama dengan 7. Okey, soalan seterusnya. Dia kata bilangan tepi. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, tulis 9. So, bilangan darjah pula. Bilangan darjah ialah 2 darab bilangan tepi. Oleh kerana tepi kita adalah 9, 2 darab 9. 2 darab 9, 18. So, senang kan untuk menjawab soalan yang begini. Baiklah, kita tengok soalan 3. Soalan 3 untuk mencapai kriteria kejayaan ketiga kita, iaitu melukis graf mudah. Okey, maklumat yang diberi kita vertis ataupun bucu ada 1, 2, 3, 4, 5. So kita tahu ada 5 bintik, 5 bucu. Okey, dan garisannya pula kita kena analisis satu persatu dulu. Okey, saya tengok 1, 2, 1, 4, 1, 5. Bermaksud bucu satu saya akan disambungkan kepada 1, 2. So saya tulis 2 dulu. Lepas tu saya nampak 1, 4. 1, 4 dengan bucu 4. Lepas tu saya tengok 1, 5. 1 dengan bucu 5. So saya dah jawab yang warna merah ni. Seterusnya kita tengok 2, 3. Okey, 2, 3. Saya tengok yang ni pula. 2 akan disambungkan dengan 3. 2 juga akan disambungkan dengan 4. Okey, jadi yang mudah saya tengok 2 dengan 4 dah boleh sambung. 2 dengan 4 dah boleh sambung. Okey, lepas tu 2, 3. 2, 3. Saya nak letak 3 di mana? Saya letak 3 dekat sini. Okey, kalau saya letak 3 dekat sini, lebih mudah. Sebab nanti 3 akan disambungkan dengan 4. Okey, 2 dengan 3 sambung. Lepas tu, yang seterusnya kita nampak 3 akan disambungkan kepada 4. 3 sambungkan kepada 4. Okey, sila gunakan pembaris. Tengok kita buat step by step. Bukannya saya nampak benda ni, saya dah boleh lukis terus. Tak ada kita analisis satu persatu garisan ataupun tepi ni. Okey, berdasarkan maklumat yang diberikan. Baiklah, contoh seterusnya, lukis graf mudah. Lukis graf mudah. Sekarang, bintik yang ada ialah P, Q, R, S, T, U. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sebelum saya boleh melukis 6 bintik ini, saya kena analisis tepinya satu persatu. Kalau saya bermula dengan P, katakan P saya bermula di sini. Saya tengok P akan sambungkan pada U, P akan sambungkan kepada T. Yang lain tak ada P kan? Yang lain tak ada P kan? Jadi tunggu dulu. Yang lain tunggu dulu. Saya buat P akan sambungkan kepada U dan P akan sambungkan kepada T. Okey, so saya dah buat 2 tepi. Saya dah buat 2 tepi. Sekarang saya nak buat yang seterusnya. Saya nampak kalau saya ada T, T akan disambungkan kepada Q. Okey, T akan disambungkan kepada Q. Okey, so saya sambung. T akan disambungkan kepada Q. Habis tak ada lagi T kan? Okey, saya pergi kepada seterusnya.
Ada tak lagi yang berkaitan dengan Q? Ini, Q akan disambungkan kepada S. Lepas tu, dah tak ada yang berkaitan dengan Q kan? Q disambungkan kepada S. Okey. Seterusnya, R pula disambungkan kepada S. R, saya boleh letak R di sini, R kepada S. Okey. Dan last sekali saya tengok R pula disambungkan kepada U. R pula disambungkan kepada U. Jadi inilah graf mudah kita. Okey, jadi inilah graf mudah kita. Jadi latihan pengukuhan hari ini ialah muka surat 134, buku teks tingkatan 4, praktis sendiri 5.1a, soalan 1, 3 dan 5. Yang tiada buku teks bolehlah rujuk dalam slide ini. Cikgu akan upload di Telegram, di WhatsApp dan juga di Google Classroom. Okey, yang tidak ada buku teks. Seperti biasa, cikgu akan berikan tips bagaimana nak menjawab soalan-soalan ini. Okey, kita tengok dulu soalan praktiskan diri 5.1a, diberi 3 graf mudah. Diberi 3 graf mudah. Bagi setiap graf, tentukan V ini ialah apa? V tadi, V adalah bucu. Dalam Englishnya vertices. Okey. E ialah H ialah tepi. Okey, H ialah tepi. Ini bilangan darjah. So dalam setiap soalan A, B, C kena jawab 1, 2, 3. Okey. Saya jawab soalan A dulu. Soalan A, V-nya akan sama dengan V adalah bucu. V adalah bucu. So 1, 2, 3, 4, 5. Saya keluarkan 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Seterusnya, bilangan V ada berapa? Ada 5 lah. Okey. Saya baru jawab 1. 2 pula, dia bertanya tentang tepi. Tepi saya kebetulan dalam soalan ni senang tahu sebab dia dah bagi kita E1, E2, E3. Jadi kita kena senaraikan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Okey, seterusnya soalan tanya NE. Jadi saya tuliskan NE saya akan sama dengan ada 7. Okey. Kalau bilangan darjah kalau tak ingat simbol ini, bilangan darjah untuk V sama dengan 2E kan? Okey. Kalau tak ingat simbol ini, okey, kalau tak ingat penulisan ini, boleh tulis seperti biasa, bilangan darjah. Tak ada masalah Bilangan darjah. Tulis seperti biasa. 2E, 2 darab E tadi berapa? 7. So 2 darab 7 sama dengan 14. So saya baru saja menjawab soalan 1A. Okey, ini adalah jawapan 1A. Tetapi untuk 1B, 1C tolong jawab sendiri. Setiap A, B, C ini ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, tolong buat sendiri untuk yang lain. Okey, sikit. Yang B ni, untuk soalan B ni, saya padam dulu untuk soalan B ni, saya tengah buat B sekarang saya buat B. Untuk soalan B ni, saya rasa bintik ni tak ada masalah. Saya nak pergi pada garis. Soalan B ini tidak ada garisan yang macam ni, yang telah dilabelkan E1, E2 dan seterusnya. Jadi apa yang perlu saya buat? Garisan pertama, P ke Q. Pasangannya P, Q. Ini ialah satu garisan. Garisan yang kedua, Q ke R. Q, R. Garisan yang ketiga, mana lagi? Garisan
R ke V. R, V. Lengkapkan untuk semua sekali. Lengkapkan sehingga semua sekali. Tutup. Okey. Jadi barulah tulis bilangan E-nya sama dengan berapa. Okey. Begitu juga dengan soalan C. Dia garisan tepi ni tidak dilabelkan. Jadi kita kena labelkan sebagai A, F. Ini A ke B, A, B. Ini B ke C, B, C. Ini C ke D, pasangannya C, D. Okey, lengkapkan untuk semuanya sekali. Baiklah, sekarang kita tengok soalan 3. Soalan 3, lukis graf mudah mengikut maklumat yang diberikan. Contoh soalan A, kita ada 6 bintik, 6 bucu, 6 bintik. Jadi, kita nak mulakan dengan 1 dulu. Katakan saya nak mulakan dengan 1 dulu. Okey, saya mula dengan 1. Ditulis 1, 6. So, 1 sambung kepada 6. Bintik 6. Ini saya dah buat. Okey. Seterusnya saya tengok 2, 6. Maksudnya ada titik 2. 2, 6 dengan 3, 6. 2, 6 dengan 3, 6. Maksudnya 6 ini sambungkan kedua. 6 ini juga sambungkan kepada 3. Okey, so saya dah buat 2, 6, 3, 6. Garisan 2, 6 dan 3, 6. Okey, seterusnya saya nampak 3, 4. 3, 4. Okey, jadi 3, 4 ini, katakan saya buat warna hijau pula. 3, 4, saya nampak 3, 5. 3 disambungkan ke 4, 3 juga disambungkan ke 5. Okey. So, saya letak 3 disambungkan kepada 4, 3 juga disambungkan kepada 5. Okey, ini hijau pun dah settle. Seterusnya, saya nampak pula 4, 5. 4 dengan 5 disambungkan dengan garisan 4, 5. So, 4, 5. Okey. Dan seterusnya, last sekali saya nampak 5, 6. Saya nampak 5, 6. Jadi 5, 6 ini maksudnya bucu 5 dengan 6 bersambungan. So inilah graf mudah yang diperolehi. Inilah graf mudah yang diperolehi. Graf anda mungkin berlainan sikit daripada bentuk graf saya. Tak ada masalah tau. Tak ada masalah. Okey, katakan saya nak sambung. Katakan saya nak buat 1 sambung dengan 2 di sini. 1 sambung dengan 6 1 dengan 6. 1 dengan 6. 1 dengan 6. Katakan saya nak buat 1 dengan 6 di sini. Okey, tak ada masalah. Lepas tu dia kata 2, 6, 3, 6. Okey, 2, 6. 2, 6, nampak bucu 3, 6. Teruskanlah, teruskan sehingga dapat ke semua garisan ni. Tak ada masalah, asalkan dia dapat membentuk graf mudah. Okey, saya nak ingatkan, saya conteng kat sini tak ada pembaris tau. Tapi bila anda semua buat dekat buku, gunakan pembaris. Gunakan pembaris. Dan bintik ni gunakan bintik. Gunakan bintik bintik ataupun titik. Titik. Okey, yang garisan ini semua gunakan pembaris. Pembaris. Okey, jangan guna macam saya ni. Kena guna pembaris. Okey, buat garisan guna pembaris. Okey, buat garisan guna pembaris. Okey, ini perlu diteruskan. Ini perlu diteruskan. Dia tak ada masalah asalkan dia menjadi graf mudah dan semuanya, semua tepinya betul digariskan. Okey, digariskan dengan betul lah. Okey, sekarang kita tengok pula,
soalan B. Soalan B. Soalan B kita ada bintik bucu PQRSTU. Kita ada bucu PQRSTU. Katakan saya mula dengan P. P di sini. Okey, P di sini saya tahu P akan disambungkan kepada U, P disambungkan kepada T. So, P disambungkan kalau saya guna pembaris, P disambungkan kepada U. Okey, buat bintik U. Lepas tu P disambungkan kepada T. P disambungkan kepada T. Okey, T. Okey, saya dah buat ini PU, PT. Habis. Lepas tu saya nampak QU. Maksudnya U ini akan disambungkan kepada Q. Okey, disambungkan kepada Q. So, saya sambungkan P kepada Q. Katakan di sini Q. U kepada Q, QU dah siap. Lepas tu Q kepada T. Nampak Q kepada T. T saya di sini, U saya di sini, Q kepada T. Okey, ini pun dah siap. Okey, seterusnya Q kepada R. Q kepada R. Okey, katakan saya sambung Q kepada R. Saya buat ni, Q kepada R, Q kepada R. Katakan saya buat macam ni, Q kepada R. Okey, dah siap ni, Q kepada R. R kepada S. R kepada S. Okey, so R kepada S, katakan saya letak R kepada S di sini. R kepada S di sini. Saya label S. Okey. R kepada S siap. R kepada T. R kepada T. R kepada T, saya ambil pembaris, saya gariskan R kepada T. Kejap-kejap. Kena gunakan pembaris kan? Pembaris. Kita kata nak guna pembaris. R kepada T. Dah siap. S kepada T. S kepada T. Siap. So inilah graf mudah untuk menjawab soalan nombor 3. Okey. Katakan saya nak guna cara lain. Saya nak guna cara lain boleh tak? Boleh. Katakan ini P. Saya kata saya nak sambung sini U. Saya nak sambung sini T. Boleh? Tak ada masalah. PU siap. PT siap. Dia memenuhi syarat. Lepas tu Q kepada U. Saya kata saya nak sambung Q kat sini. Saya nak sambung Q, katakan saya kata saya nak sambung Q di sini. Boleh? Tak ada masalah. Q. Q kepada T. QT. Q kepada R. Boleh? Tak ada masalah. Buat sampai habis. Asalkan dia memenuhi kriteria yang diberikan. Tak ada masalah. Okay? Tak semestinya graf mudah anda sama dengan sebiji macam graf mudah saya. Kalau sebiji macam graf mudah yang saya tunjukkan, itu meniru dah. Kan? Asalkan dia memenuhi kesemua syarat yang diberikan. Minta maaf kelas, tadi kita terlepas contoh 4 ya. Kita terlepas contoh 4. Contoh ini penting tau. Tentukan sama ada graf boleh dilukis apabila bilangan darjah yang diberikan adalah seperti berikut. Katakan bilangan darjah yang diberikan 3, 2, 2, 1, 3. Jadi kita kena cari jumlah darjahnya berapa. Kalau jumlah darjahnya ialah nombor ganjil, maka graf tidak boleh dilukis. Okey, maka graf tidak boleh dilukis. Okey, katakan bahagian B ini kita cari jumlah darjahnya ialah genap, maka graf ini boleh dilukis. Ingat tak kenapa? Sebab jumlah darjah kita ialah 2 darab E. Tak kira macam mana pun, dia mesti dalam keadaan nombor genap sebab dia darab dengan 2. Jadi, make sure semua jumlah darjah adalah genap baru kita boleh lukis graf. Okey,
Contohnya bilangan tepi kita 7. 7 ialah nombor ganjil kan. Tetapi bila dia didarab dengan 2, dia akan dapat nombor genap. Okey, katakan contoh yang kedua. Jumlah tepi kita katakan 8. 8 darab dengan 2 akan dapat 16. So dia masih dapat nombor genap. Tak kira bilangan tepinya ganjil ataupun genap, bila didarab dengan 2, sebaru nombor darab dengan 2, dia akan mendapat nombor genap. So bila kita mendapat jumlah darjahnya ialah bersamaan dengan nombor ganjil, maka graf mudah tidak boleh dilukis. Graf tidak boleh dilukis. Ingat graf tidak boleh dilukis sekiranya jumlah darjahnya adalah ganjil. Okey, ini ialah maklumat yang penting. Baiklah, sekarang kita tengok balik soalan nombor 5. Sebab soalan nombor 5 ni menyebabkan saya teringat pula yang benda yang kita dah terskip tadi. Okey, kita tengok 2 tambah 2 tambah 3, 5, tambah 2, 7, tambah 3, 10, tambah 4, 14. Jumlah darjahnya ialah 14. So, graf ini boleh dilukis. Okey, mula-mula kalau diberikan jumlah bilangan darjah macam ni, kalau diberikan bilangan darjah, first kita tahu jumlah titiknya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik. Graf ini ada 5 titik. Graf ini pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik. Okey, maksud bilangan darjah ini ialah titik pertama. Titik pertama dia sepatutnya ada 2 darjah. Okey, 2 darjah maksudnya ada 2 garisan yang menyambungkannya. Buat saja garisan macam ni. Okey, ada 2 tau, ada 2. Okey, so dia akan disambungkan kepada titik kedua, titik ketiga. Titik pertama kita dah settle. Okey, katakan ini ialah titik kedua kita. Katakan yang warna merah ini titik kedua kita. Titik kedua kita ada 3. Bilangan darjahnya 3. Maksudnya ada 3 garis yang menyambungkannya. So yang warna biru ni dah 1, 2. Katakan saya letak kat sini. 3, 4. Katakan saya buat macam ni. 1, 2, 3, sorry. Kalau saya letak 4, dah salah lah. Dia nak 3 je kan? So saya padam. Okey, garisan yang seterusnya. Dia nak 2. Dia nak 2. So saya belum buat yang ni tau. Saya belum, kalau 2 maksudnya yang ni, titik yang ni, titik ni dah settle 2. 1, 2. Okey, 1. Titik yang warna ni katakan warna hijau pula. 1, 2. 1, 2. Okey, so settle yang tu. Okey, titik yang ketiga pula. Dia mesti 4 bintik. Dia mesti 4 bintik. Okey, katakan saya letak ini. Katakan saya letak yang warna pink lah. Dia mesti 3. So 1, 2, katakan saya sambung 3. Saya letak sini 3. Mana ni? Okey, 3. Okey. So, seterusnya kita tengok apa lagi yang kurang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 ni. Okey, kalau 4,
Kalau 4 saya katakan saya gunakan titik ni ya. Titik ni, saya nampak titik ni. Saya boleh buat 4. Okey, kalau titik ini tadi 1, 2, 3, 3, saya katakan saya buat 4. Sambungan 4 darjah ni, katakan saya buat kat sini. Okey. Okey, so ini ialah bintik untuk 4. Saya semak betul tak? Betul ataupun tidak, sekarang saya buat macam ni. Kalau saya buat macam ni pula. Okey, kalau saya buat 4, saya nak check betul ataupun tidak. Saya check. 4. Titik ni 4. 1, 2, 3, 4. Titik 4, bintik 4 ni dah ada. Tadi kita kata ini 2 Ini 2. 1, 2. Okey, 2 pun dah settle. 2 pun dah settle 1. Okey, kita check ini 3 tadi. 1, 2, 3. 3 settle. Okey, yang ini 1, 2, 3. 3 pun dah settle dan yang last kali 2. 2. Okey, settle. Jadi macam mana kita lukis pun kita mesti dapat memenuhi kriteria bilangan darjah yang diberikan. Kalau saya tak nak bentuk ni pun boleh juga. Saya tak nak bentuk ni, katakan saya ada 4. Saya make sure saya disambungkan 1, 2, 3. Katakan 3, 4. Saya ada 1, 2, 3, 4. So kita boleh buat macam ni. 1, 2, 3, 4. Katakan saya buat yang ni 1, 2, 3, 4, 4 settle. So saya ambil garisan yang seterusnya. Okey, garisan seterusnya katakan saya buat 2. 1, 2. Okey, bintik ni 1, 2. Okey, bintik yang 2 ni pun settle. Ini bintik 4, ini bintik 2 settle. Lepas tu bintik yang ketiga, katakan saya ambil bintik ini. Bintik ini. Bintik yang ketiga, 1, 2, 3. So ini pun settle, 3. Okey, katakan bintik yang seterusnya. Bintik yang seterusnya saya kata, ini saya belum check lagi kan? Ini saya belum check kan? Okey, ini saya tinggal ada 2 dengan 3. 2 dengan 3, saya tengok saya boleh bentuk 1, 2, 3. So 3 settle. Bintik 2 yang seterusnya yang last kali, tengok ini belum lagi kan? So saya tengok dah settle 1, 2. 1, 2 settle. Kalau dia nak 3, sambungkanlah. So 1, 2, 3. Kalau nak 3, tapi di sini dia nak 2 saja. So 1, 2. Tengok bentuknya tak semestinya sama. Bentuk ini tak semestinya sama dengan bentuk ini. Tetapi asalkan dia memenuhi syarat, kita terima. So cuba buat untuk garis untuk graf mudah bahagian B pula. Bahagian B dia mesti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 B titik. Okey, tolong gunakan pensel. Melukis guna pensel sebab bila salah saja kita boleh padam. Okey, kita kena cuba dulu, sama ada dia boleh memenuhi syarat yang diberi. Kalau tak boleh, kenalah padam. Okey, padam. Sebab itu kita nak gunakan pensel untuk melukis. Okey, kalau salah boleh padam dengan mudah. Dan bentuk graf itu tak semestinya sama dengan bentuk graf yang cikgu ada. Okey. Jadi itu saja pembelajaran untuk teori graf kita hari ini. Selamat belajar, jaga kesihatan dan jangan lupa buat tugasan yang cikgu berikan. Soalan 1, 3 dan 5 sahaja. Lengkapkan semuanya sekali. Terima kasih.